Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar mengenai tajuk solution of triangles. Dalam bahasa Melayu ini adalah penyelesaian segitiga. Kenapa kita perlu belajar tajuk solution of triangles ni? Kerana tidak semua segitiga adalah segitiga bersudut tegak, right angle triangle. Kalau right angle triangle, ya, awak dah belajar law of form right angle triangle ni adalah 90 darjah. Kalau sini kita nak cari theta, yang ini adalah opposite dengan dia adalah opposite. Yang ni sebelah dengan dia adalah adjacent. Yang panjang ni adalah hypotenuse. Jadi kalau segitiga ni adalah bersudut tegak, kita akan gunakan Sauchatoire. Sauchatoire. Okey. Di mana so ni meaning sin theta equal to opposite divided by hypotenuse. Cha ni adalah cosine, cos theta equals to adjacent divided by hypotenuse. Tangent tu adalah T2 tu adalah tangent, so tangent theta equal to opposite divided by adjacent. Okey. Yang ini semasa law of form lah, Sauchatoire. Sekiranya segitiga itu adalah segitiga bersudut tegak, right angle triangle, jadi kita akan gunakan yang ini, Sauchatoire ni. Okay. So dalam kes yang ini, maksudnya kita akan dapat mencari length dia, panjang dia, ataupun cari dia punya sudutnya, iaitu theta, dengan syarat segitiga ni adalah segitiga bersudut tegak. Okay. Seperti mana yang saya beritahu tadi, tidak semua segitiga merupakan segitiga sudut tegak. Contohnya begini, ini bukan sudut tegak, tidak ada right angle triangle, tidak ada 90 degrees pun dekat sini. Meaning, macam mana kalau kita nak cari sudut dia, ataupun macam mana kita nak cari panjang dia. Okay. Oleh itu, kita ada lagi satu konsep yang dalam trigonometri kita namakan sebagai solution of triangles. Maksudnya kita akan cuba selesaikan cari sudut dan juga cari panjang menggunakan sine rule. Kita namakan sebagai sine rule, cosine rule. Okey, jadi kita akan gunakan dua ni. Ini kita panggil sebagai ratio of the trigonometry. Ini kita panggil sebagai sine rule. Tapi cos rule tak ada. Solution of triangle ni ada sine rule dengan cosine rule. Okay, kita lihat yang mula-mula sekali, apa yang dinamakan sebagai sine rule. Alright. So it is given that a triangle ABC, opposite dengan A ni kita namakan length ni adalah A, the small letter of A. Opposite dengan B ni kita namakan sebagai B. Opposite dengan C ni adalah kita namakan sebagai C. Okay, ini A, and then ini B, ini adalah C. Biasanya kita labelkan begitulah, ya. Okey. Sekarang kita akan buat sine rule. Okey. Dalam sine rule, if A over sine A over the sine of the angle of A equals to B over sine B, okay, equals to C over sine C. Okey. Jadi maksudnya kalau atas ni length, semuanya length, bawah ni adalah angle. Okey. Atau boleh juga sin A over A equals to sin B over B and sin C over C. Okey. Yang ini kalau kita nak cari length dia, ini kalau kita nak cari angle dia. Tapi mana-mana pun boleh guna. Apabila kita nak mencari benda ni, maksudnya kita akan gunakan dua daripada ratio ni, tak semestinya 3-3. Alright. So sini adalah length dia ke atas, inilah angle dia ke atas. Cuma tak boleh ini. Kalau kita buat macam ni, inilah A over sin A equals to sin B over B. Ini memang salah lah. Ini memang salah. Tak boleh buat yang macam ini. Alright. So example number one. Write the sine rule of each of the following angles. Okay, yang dia bagi dua length saja, iaitu P dengan Q.
So kita akan tulis mana-mana tak kisah. Sebab ini pergi sini, ini pergi sini, tak kisah mana-mana dulu. Cuma kat sini kita ikut abjad lah okay. The first one, kita boleh tulis P over sin P equals to Q over sin Q. Okay. Yang ini kita boleh tulis, ataupun nak tulis yang sin P pun boleh juga. Boleh juga sin P over P equal to sin Q over Q pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita tetapkan kita akan tulis satu sajalah. Kalau length lah, kalau sin lah kat atas Okey, nama B sama juga. So saya akan buat length dia kat atas lah. N over sin N equals to N over sin M. Okay. C adalah B over sin B equals to C over sin C. Okay, senang sajalah. Okay, this one D, saya boleh tulis 5 over sin Z. Okay, 5 per sin Z sebab dia opposite dengan 5. Okay, and then equals to 6 over sin Y sebab dia opposite dengan Y. Okay, nombor E, sini saya boleh tulis X over sin 150 degrees sebab dia adalah opposite, equals to Y over sin 32 degrees. Okay, yang ni pula A opposite dengan ni, so A over sin, sudut ni tak ada, kita boleh kira 180 minus 180 minus 76 minus 50 degrees equal to 54. So this one is 54 degrees, 54 degrees. So A opposite dengan sin 54. So A over sin 54 degrees equals to B over sin 50 degrees. Okay, jadi boleh cari inilah sebab jumlah sudut dalam satu segitiga adalah 180. Alright. Okay, selesai macam mana nak menulis. Jadi penting macam mana nak menulis sign rule ni dulu. Alright. Kita lihat kepada contoh A. Okay. The diagram shows a triangle PQR. Calculate the length of PQ. PQ adalah di sini. Oleh kerana dia nak suruh calculate the length of PQ, jadi saya pun tulis PQ over sin. Okey, ini PQ over sin ni saya kena kira pula, iaitu 180 minus 80 minus 76 degrees. So dapat sini adalah 24 degrees. Okey, so 180 minus 76 minus 80 degrees dapat 24 degrees. Right? So PQ opposite dengan dia adalah PQ, opposite dengan length PQ adalah 24. So sin 24 degrees equals to, yang ini tak kisah, nak pilih yang mana-mana pun boleh, ini per ini atau ini per ini, terpulang pada waktu. Kalau saya ambil panjang QR 9 over sin 76 degrees, 9 over, so 80 dengan 10 saya tak ambil lah, saya ambil 9 over ni. Okey, dah okey, jadi ni kena betul dululah. Jadi sini length, ni angle, ni angle. Alright, so PQ equals to, okey, ni kita akan bawa ni atas. So kita akan dapat 9 sin 24 degrees over sin 76 degrees. So PQ equals to 9. So 9 sin 24 degrees divide by sin
76 degrees. Kita akan dapat 3.7727 cm. Okay. So saya tulis ni adalah 4 decimal places. Jadi kita konsisten lah dalam ML kita gunakan 4 decimal places unless stated in the question. Actually yang tengah-tengah ni tidak ada markah. Ada markah kat sini saja. Jadi kalau you terus darab saja 9 sin 24 divided by sin 76 also can. Ini sebagai cara kerja ni sajalah. Okay. A. Then so buat yang B pula. B yang ini, calculate the length of KJ. KJ kat sini. KJ kat sini, length KJ. Okay. So length KJ, oleh kerana length KJ tu dia minta length KJ, saya akan tulis KJ over sin 43 degrees equals to, okay, KJ saya ambil yang ni pula. Ini opposite dengan dia ni, ini opposite dengan dia ni. So dia adalah 15 sin 62 degrees. So KJ equals to, contoh yang kedua ni saya tak tulis dia punya ni lah ini actually memang cara kerja dia di sini lah. Okay, 15 tak boleh darabkan dengan 43 sebab 43 ni bukan 43 tapi dia adalah sin 43. Jadi kita kena buat 15 sin 43 degrees equals to divide by sin 62 degrees. Sin 62 degrees equals to 11.582 cm. Okay. So rumus C pun sama, you akan selesaikan C. Okay, saya akan selesaikan dengan angle pula. The diagram shows a triangle K and L. So K and L. Calculate the angle of K and L. K and L adalah angle yang ini. Okay, angle yang ini. Jadi saya boleh cari angle ni. Kita akan tulis sin tu je. Sin angle K and L over. Okay, sudut ni over dengan dia. So 20.5 equals to sin ni sin 30 degrees over 10.2 cm. Jadi dalam calculation tak perlu tulis dia punya unit. Okay. So ini pun akan naik atas. Jadi dia akan masuk kat sini, kat depan. Okay. So kita akan dapat sin. Saya terus ni lah. Saya terus kira angle K and L sama dengan, okay, cara kerjanya adalah sin sini adalah 25 timekan dengan sin 30 degrees over 10.2. Ni shift sin. Shift sin ni yang datang daripada sini, shift sin. So equals to, okay. So saya kira dulu 20.5 20.5 kalikan dengan sin 30 darjah sama dengan, bahagikan dengan 10.2 sama dengan, dapat nilai ni. Okay, dapat nilai ni jadi oleh kerana saya nak cari angle dia, saya tekan shift sin. Shift sin angle equals to, mass error mass error meaning salah satu nilai itu adalah salah lah. Okay, jadi maksudnya saya akan cuba tukar nilai supaya nilai ni adalah besar sikit, 10.2. Okay, let's say this one is kita tukar kepada 15. Okay, kita tukar kepada 15. So sini 15 15 cm. Besar sikit lah. Okay, besar sikit. So saya tukar lagi semula. 20.5 kalikan dengan sin 30 sama dengan, bagikan dengan 15.
Saya dapat 0.6833. Ya. Saya ulang lagi sekali. Macam nak kira ni, 20.5 kalikan dengan sin 30 bahagikan dengan 15. Saya dapat ni 0.688. Saya tekan shift, saya tekan sin, saya tekan angle, answer. Okay, saya dapat 43.10 darjah. Jadi 43.10 darjah. Jadi saya ulang mungkin benda ni adalah benda yang baru, I'm not sure. So ni tekan 20.5 kalikan dengan sin 30 darjah bagikan dengan 15. Okay, you dapat 0.68. You tekan shift sin, tekan shift. Okay, tekan shift, you tekan sin, tekan answer. Okay, so you dapat 43.10. Okay. Dalam mencari length, kita akan gunakan 4 decimal places. Dalam mencari sudut, kita tak perlu cari sampai 4 decimal places, memadai 2 decimal places. Alright, so KML equals to 43.10 degrees. Tetapi kalau lihat kat diagram, this one is obtuse, sudut cakah. Sudut cakah. Cakah meaning lebih besar daripada 90 degrees. Sedangkan yang kita dapat ni adalah 43.10 degrees. This one is acute, tirus. Ya. Jadi maksudnya kalau nak memenuhi yang ini, so jawapan ni salah lah. Jawapan yang sebenarnya adalah, oleh kerana dia ni adalah obtuse, kita minuskan. So sini adalah 180 degrees, minuskan 43.10 degrees. Angle KML equals to angle KML equals to, kita dapatlah 180 minus 180 minus 43.10 degrees, kita akan dapat 136.90. 136.90. Alright. Jadi kena selalu ingat, bila dapat angle tu, rujuk pada the real diagram, tengok sama ada dia adalah acute ataupun obtuse. Kalau dapat yang ini 43.10, diagram ni katakan dia adalah acute, so kita terus terima. Kalau tengok diagram ni dia lebih besar daripada 90, jadi kita kena tambah 180 minus 43.10. Jadi saya dapatlah 136.90 darjah. Okey. Jadi habis nak kira. Jadi ada banyak latihan sebagi kat sini sampai ke latihan dekat muka surat sini, sampai muka surat J. Jadi awak selesaikan semua berdasarkan sign rule sahaja. Mudah. Okey. Dan kita masuk subtopik yang kedua, iaitu ambiguous case ambiguity. Okay. Jadi dia punya penerangannya panjang, saya akan cuba ringkaskan. Ambiguous case ni maksudnya adalah mewujudkan dua segitiga daripada satu segitiga. Okey. Dia wujud sekiranya dalam satu segitiga. Okey, dalam satu segitiga dia mempunyai sisi-sisi yang berbeza-beza. Okey, dekat sini dekat sini saya rasa yang ini saya kena panjangkan sikit lagi. Okey, dia adalah wujud sekiranya panjang yang ini, yang paling pendek ni dia setentang dengan angle yang dia bagi. Sini katakan ni adalah theta. Okey. So daripada segitiga yang daripada length yang ketiga-tiga ini, dialah yang paling pendek sekali, dialah yang akan bergerak. Jadi segitiga ni saya ni kurang tepat, that's why saya panjangkan sikit yang sini. Wujud kerana kalau kita lukis dengan menggunakan jangka lukis, yang ini, katakan kita gunakan jangka lukis kat sini.
Ini katakan saya panjangkan. Katakan sini adalah 3 cm. Jadi kalau saya gunakan jangka lukis ini, okey, jangka lukis tidak saya cari jangka lukis. Sekiranya ada. Okey, saya jangka lukis jangka lukis saya letak jarum di sini. And then saya letak dekat sini. Okey, jadi maksudnya dekat sini adalah 3 cm. Jadi saya akan dapat 2. Dekat sini 1 dan dekat sini 1. Ini 1. Okey, dekat sini 1. Di sini juga adalah 3 cm. Ini juga adalah 3 cm. Jadi sini kita namakan sebagai B1. Sini adalah B. This one is B prime. Okey. Jadi segitiga yang terbentuk tu maksudnya ada 2 lah. Mula-mula segitiga yang ini. Jadi kalau saya lukis semula, segitiga tu adalah segitiga yang asal. Asal, pendek, panjangkan. Ni asal asal maksudnya yang ini. Asal adalah ini. So sini adalah A. Di sini adalah B, ini adalah C, sini adalah theta. Okey. Dan segitiga yang kedua adalah yang ini. Jadi this one is the first one. Ini adalah yang pertama. Iaitu sudutnya adalah sudut obtuse. Ini obtuse. Ini obtuse That's why kita dapat sudut ni. Itu adalah obtuse. Okay. Yang the second one, yang ini. A, B prime, C. Sudut ni dapat sini adalah acute. Sini adalah obtuse. Okay. Jadi yang kedua, saya draw exactly the same ni bentuk dia, tetapi saya lukis yang ini. So yang kedua saya dapatlah ni. Ni AB, A, B prime, panjang ni. So sini adalah C. Sini adalah C. Okey. Sini adalah theta. This one untuk yang obtuse. Apa yang obtuse? Sudut B ni. This one yang acute. Acute tu adalah untuk B prime. Okey.